kenapa JPN membenarkan dokumen palsu disubmit projek-projek lain di bawah KDN? Dan pada hari ini kita dikejutkan dengan laporan yang dikeluarkan oleh FIFA berkenaan dengan pemalsuan dokumen. Parlemen Malaysia ngamuk dan marah pada JPN atau Badan Registrasi Nasional Negara Malaysia yang mensahkan dokumen atas usulan FAM Malaysia terhadap 7 pemain Malaysia yang disangsi FIFA. Bukan hanya parlemen, Menteri Olahraga Malaysia juga menyebut FAM harus bertanggung jawab karena ini memalukan negara. Seorang pengamat bola Malaysia mengatakan, harusnya hukuman ini maksimal 10 tahun pemain dilarang merumput, tapi dikenakan minimum hanya 1 tahun. Mungkin FIFA masih kasihan, dan ini bisa lebih parah karena kelakuan FAM. Tahun yang boleh dikenakan kepada pemain tersebut, pergantungan pemain. Sebab saya difahamkan, pergantungan ini maksimum adalah selama 10 tahun. Boleh dikenakan atas kesalahan ini. Tetapi setakat ini, yang setahun ini adalah tempoh minimum yang dikenakan. Jadi perkara ini boleh bertambah buruk jika di peringkat rayuan ataupun di peringkat KAS nanti tidak memihak kepada Malaysia khususnya. Dan dalam laporan ini juga dijelaskan kelemahan ketara tadbir urus Kementerian Dalam Negeri dalam soal projek keselamatan di Pulau Mabul yang lewat hampir 10 tahun. Tiada pekerja ditapak dan kawalan kontraktor yang lemah. Kami bimbang, rakyat bimbang dengan adanya sikap sebegini, ianya juga mungkin boleh menjejaskan banyak lagi projek-projek lain di bawah KDN. Dan pada hari ini, kita dikejutkan dengan laporan yang dikeluarkan oleh FIFA berkenaan dengan pemalsuan dokumen pemain-pemain yang dinaturalisasi. Saya tak salahkan orang yang memberi identifikasi. Cadangan kita pernah buat sebelum ini. Sumareh, Mat Don, semua lepas, tak ada masalah. Tetapi kenapa JPN membenarkan dokumen palsu disubmit kepada FIFA? Ini memalukan negara. Maruah Malaysia tercalar. Jadi kelemahan apa yang perlu kita tengok dalam KDN ditegur ini? Ini antara yang saya nampak yang diterjemahkan dalam LKN. There is a glaring weaknesses in KDN with regard to governance. Jadi saya minta laporan Ketua Adik Negara ini ditambah baik dan kita perlu pastikan setiap 1 sen dibelanjakan kepada rakyat benar-benar mencapai dan sampai kepada rakyat, bukan kepada kroni. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Statement 19 muka surat itu adalah kenyataan-kenyataan oleh FIFA yang sangat serius, yang menjejaskan imej negara. Okay? Dan saya juga faham semua peminat bola sepak tanah air semestinya marah, rasa kecewa dan mahukan penambahbaikan. Tambah Hannah, laporan FIFA itu mengandungi banyak kenyataan penting yang perlu diberi perhatian serius demi menjaga imej bola sepak negara di peringkat antarabangsa. Sehubungan itu, Hannah mahu FAM segera memulakan proses rayuan sebelum mengambil langkah penambahbaikan selepas keputusan itu. Pengamat bola juga menyesalkan FAM harus bertanggung jawab ini memalukan. Ternyata FAM sangat tidak profesional. Dia menugaskan persoalan naturalisasi ini kepada pihak ketiga. Dan ketika ada trouble, membuat alasan kesalahan teknis dan mencari kambing hitam, presenter dan pengamat juga sepaham, kepengurusan FAM harus dirombak total. Karena ini menunjukkan FAM tidak profesional dan mempermalukan negara. Isu ini telah pun dibincangkan sehingga ke peringkat nasional. Malahan di seluruh dunia pun ada yang memantau tentang isu ini. Saya meletakkan diri saya sebagai seorang peminat. Okey, dan saya katakan FAM sepatutnya menanggung sepenuhnya kesalahan ini. Dan kita patut melakukan satu pembersihan majoriti dalam FAM supaya tidak berlaku lagi. Pada pandangan Rizal, dan menokok daripada soalan itu saya menyebut juga bahawa Datuk Christopher menyebut perlunya ada pemilihan presiden dalam keadaan segera. Okey, 2 soalan dalam satu. Silakan. Ya, saya setuju kerana FM tidak boleh lihat sebagai headless chicken, kerana ini ketika ini mereka memerlukan seorang leader yang boleh tampil dengan strong. Dan kalau kita lihat dalam ramai-ramai ini tidak ada seorang pun yang mengambil tanggungjawab pada isu ini. Seperti apa yang Zaki tanya Datuk Chris, siapa yang harus bertanggungjawabkan? Dan FIFA sudah tentu hanya deal dengan Setiausaha Agong Sekretariat.
Sekretariat FM. Jadi siapa yang boleh dipersalahkan? Siapa yang harus menanggung kesalahan ini? Mesti ada yang akan dikambing hitamkan atau dipersalahkan. Siapa yang bertanggungjawab? Tidak boleh menyalahkan administratif ke error. Saya rasa itu tidak adil. Dan sebab itu presidential election itu penting untuk memperbetulkan keadaan yang ada sekarang dalam FM ini. Dan kalau kita lihat Akbar sebagai peminat kan, mesti you sedar bahawa sebelum ini tidak ada isu pun. Kenapa Dion Kools, Liridon Krasniqi, Glamour De Paula semua melalui proses naturalisasi ini tanpa ada sebarang masalah. Betul. Kerana semua dibuat dengan telus dan dengan wajar dan diluluskan oleh pihak-pihak berwajib negara. Apa yang berlaku sebenarnya? Kerana FM menyerahkan hak autonomi national team ini sebagai satu-satunya aset yang tinggal pada mereka kepada pihak ketiga. Dan siapa pihak ketiga ini? Ini harus diperjelaskan.